Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 19, kami akan membentangkan mengenai kritikan artikel di bawah subjek GGGA 5022 Pentaksiran Pembelajaran. Jadi kami telah pilih tajuk iaitu Pentaksiran Bilik Darjah dan Prestasi Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Hulu Langat, Selangor. Pensyarah kami ialah Dr. Rosli bin Haji Hassan. Kami daripada kumpulan 19 dan ahli kumpulan kami terdiri 4 orang. Yang pertama Abdul Rahim bin Azubir P123-289, Ku Aznan bin Ku Mansur P124409, Siti Aisyah binti Zakaria P122301, Siti Nur Nabilah binti Razali P122385. Untuk pengenalan, tajuk kajian ialah Pentaksiran Bilik Darjah dan Prestasi Murid Sekolah Jenis Kebangsaan Cina di Hulu Langat, Selangor. Penulisnya terdiri daripada Tan Jiayuh dan Husaina Banu Kenayatullah dan tahun yang diterbitkan adalah pada tahun 2020. Antara idea-idea utama yang terkandung dalam artikel ini adalah tahap pelaksanaan pentaksiran bilik darjah di sekolah. Komponen dalam pentaksiran bilik darjah yang memberikan kesan kepada pentaksiran, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah sebelum, semasa dan selepas, hubungan pelaksanaan proses pentaksiran bilik darjah antara guru dan murid serta kelemahan guru semasa melaksanakan pentaksiran bilik darjah. Antara idea utama yang menarik perhatian kumpulan kami adalah kesan pelaksanaan PBD sebelum, semasa dan selepas pentaksiran. PBD adalah singkatan kepada pentaksiran bilik darjah. Banyak kesan positif dari pelaksanaan ini kepada murid dan guru kerana pentaksiran ini dilakukan secara berterusan. Dan pentaksiran ini bertumpu kepada aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai yang ada pada murid. Guru pula memainkan peranan yang utama dalam membuat pentaksiran ini. Dengan pemansuhan peperiksaan dalam kalangan murid tahap 1, pelaksanaan pentaksiran bilik darjah menjadi satu alat penilaian untuk menilai prestasi murid. Keberkesanan dan kejayaan pelaksanaan pentaksiran bilik darjah ini bergantung kepada komitmen guru-guru. Pentaksiran yang berkesan berupaya memberi maklumat yang tepat kepada guru, pentadbir, ibu bapa dan murid berkaitan pengetahuan dan kefahaman murid di dalam bilik darjah itu sendiri. Terdapat idea baru yang boleh digunakan secara praktikal, iaitu pelaksanaan dari pentaksiran sekolah kepada pentaksiran bilik darjah. Pentaksiran ini berlaku secara berterusan sepanjang PDP bagi semua mata pelajaran. Tujuan PBD ini dilaksanakan ialah untuk melihat perkembangan kemajuan murid dalam pembelajaran, di samping membantu guru menambah baik pengajaran mereka. PBD juga dapat membantu guru mengetahui keberkesanan pengajaran, merancang dan mengubah suai kaedah pengajaran ke arah yang lebih tepat. Peranan utama semestinya guru sebagai pendidik memainkan peranan utama dalam pentaksiran murid. Mengesan perkembangan murid secara menyeluruh merupakan salah satu peranan utama dalam pentaksiran murid. PBD ini dilaksanakan secara berterusan sepanjang proses PDP sepanjang tahun dalam mengenal pasti kekuatan serta kelemahan murid dalam pembelajaran. PBD ini dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pentaksiran seperti pemerhatian, penulisan dan lisan. Contohnya, melalui kerja projek, kuis, pembentangan dan lain-lain aktiviti pembelajaran berdasarkan standard prestasi dan pertimbangan profesional guru.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Nabila binti Razali. Jadi saya akan menyambung pembentangan hari ini berkenaan dengan soalan yang ada pada nombor 4, iaitu bersetuju dengan intipati utama perbincangan dan hujahan dalam artikel. Jadi dekat sini ada 4 jenis, okey, apa yang kami telah bersetuju dengan idea yang ditulis oleh penulis. Jadi yang pertama sekali adalah pentaksiran dilakukan seiring dengan penguasaan pembelajaran murid. Memastikan instrumen yang digunakan menepati objektif pengajaran. Jadi dekat sini dia menjelaskan bahawa guru kalau dia nak buat satu pentaksiran, dia mestilah menggunakan instrumen ataupun alat untuk mengukur tahap kepandaian pelajar, mestilah menepati dengan objektif pengajaran. Itu yang pertama. Yang kedua adalah latar belakang dan aspek pemikiran murid perlu diambil kira. Guru mendapatkan informasi-informasi murid melalui interaksi dengan guru. Guru mengetahui kelemahan murid sejurus memberi pandangan. Jadi untuk poin yang kedua ni, pentingnya sebagai guru itu untuk mengetahui tentang background ataupun latar belakang pelajar, untuk guru itu mengetahui tentang kelemahan yang ada ataupun kelebihan yang ada pada murid tersebut. Okey, manakala yang ketiga adalah guru menyenaraikan proses merancang dan merangka dalam melaksanakan pentaksiran. Guru perlu memberitahu murid bahawa setiap topik pengajaran akan dikaitkan dengan aktiviti pentaksiran. Jadi untuk poin yang ketiga ni sangat penting untuk guru itu mengadakan, untuk merancang dan merangka dalam melaksanakan aktiviti pentaksiran. Okay. Dan yang keempat adalah guru juga perlu mahir dalam mengaplikasikan strategi pemeriksaan holistik untuk meningkatkan penguasaan kemahiran lisan, kemahiran bacaan dan kemahiran tulisan murid-murid. Jadi untuk yang keempat ni, guru itu perlu mengaplikasikan strategi pemeriksaan secara menyeluruh. Okay? Dari segi lisan, kemahiran bacaan dan juga tulisan pelajar, tulisan murid tersebut. Seterusnya, kita lihat pula kepada penilaian terhadap organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini. Organisasi penyelidikan dalam artikel ini bersifat sistematik, yang mana penulis mengikut langkah-langkah penyelidikan dan secara logik dan teratur, iaitu boleh dilihat daripada penggunaan tajuk yang spesifik, pengenalan, pernyataan masalah, kajian-kajian lepas, disusuli dengan metodologi, kemudian dapatan kajian, seterusnya hinggalah kesimpulan dan rujukan. Seterusnya, dalam penyampaian idea juga, penulis menggunakan hanya satu bahasa sahaja, iaitu bahasa Malaysia, dan tidak mempelbagaikan bahasa dalam satu artikel. Idea dan huraian yang digunakan juga sesuai dengan objektif dan kaitan kajian. Seterusnya, ayat dan perkataan yang digunakan dalam artikel ini mudah dibaca, ditafsir dan dipahami, terutamanya pada golongan pendidik. Tetapi mungkin memerlukan sedikit penjelasan ataupun penerangan terhadap penggunaan perkataan kepada orang awam. Iaitu contohnya menjelaskan bagaimana pengaplikasian teori dalam pemboleh ubah bersandar dan tidak bersandar. Selain itu, sumber rujukan juga dinyatakan bagi menyokong pernyataan dan kajian dalam artikel ini sesuai dan berkait dengan permasalahan, pernyataan dan dapatan kajian. Dan susunan rujukan tersebut juga mengikut turutan abjad dan format yang sesuai agar mudah dirujuk oleh para pembaca. Secara keseluruhannya, penilaian terhadap organisasi dan penyampaian idea dalam artikel ini masih lagi baik, mudah difahami dan lancar. Akhir sekali, cadangan untuk mengembangkan idea dalam artikel ini ialah yang pertama,
Penulis boleh menyatakan maklumat kandungan dengan lebih menarik dan sesuai dibaca oleh mana-mana individu atau pihak. Maknanya tidak terhad ataupun tidak berfokuskan hanya kepada warga pendidik sahaja. Selain itu, cadangan atau implikasi setiap permasalahan dalam kajian ini juga boleh dicadangkan dalam artikel ini. Dan yang ketiga, kaedah kajian kualitatif mungkin boleh dilakukan bagi mendapat kajian dan hasil kajian yang lebih terperinci, spesifik dan tepat. Manakala dan yang terakhir, sumber rujukan pula mungkin boleh dinyatakan dengan lebih banyak dan terkini agar lebih relevan dalam menyokong setiap penyataan yang ada dalam artikel ini. Semoga dengan cadangan yang diberikan ini dapat memberikan idea baharu dan penambahbaikan pada penyelidikan pada masa yang akan datang. Sekian dari kumpulan kami, kumpulan 19. Terima kasih.